Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar nak murid ustaz sekalian? Oi, muka dah berubah tu nampak. Oh, lama cuti ya. Okey. Ustaz harap kamu sihat di samping keluarga kamu masing-masing ya. Okey, seterusnya kita akan meneruskan PDPR kita. Ah, masih lagi di dalam tajuk ibadah. Pada minggu sebelum cuti hari tu kamu telah diberikan modul kan. Okey, sekarang kita akan berbalik-balik semula kepada buku teks. Okey, semua masing-masing ada buku teks di rumah. Jadi sebelum kita mula belajar seperti biasa, marilah kita mendadah tangan bersama-sama berdoa kepada Allah supaya kamu diberikan kefahaman dalam mempelajari apa yang hendak dipelajari pada pagi ini. Dibukakan pintu hati kamu, diminta Allah supaya berikan hidayah kepada kita semua ya. Okey, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama. Kita mohon pada Allah supaya doa kita semua dikabulkan. Okey, pada pagi ini Ustaz nak kita belajar masih lagi pada tajuk yang sama, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, pada kelas yang lalu Ustaz dah terangkan apa dia sunat ab'ad dan sunat hayat kan. Okey, sunat ab'ad ialah amalan yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Okey, dan sunat hayat pula amalan sunat yang dituntut juga jika ditinggalkan maka tidak perlu akan diganti dengan sujud sahwi ya. Okey, pada kelas lepas dah terangkan apa di sunat ab'ad. Okey, kamu buka buku teks kamu, tengok muka surat 94 pada halaman 94 tu, yang warna biru tu semua sunat ab'ad. Ya. Yang pertamanya apa tu? Duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Tu, dalam tahiyat akhir tu, ala ali Muhammad. Ya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu ala ali Muhammad tu kau tak baca, itu termasuk dalam kategori sunat ab'ad. Okey, kalau tak baca kena sujud sahwi. Okey, yang keempat membaca doa kunut pada solat subuh, dan yang kelima berdiri semasa membaca doa kunut, dan yang keenam berselawat ke atas keluarga Nabi SAW semasa dalam doa kunut tu. Di akhir doa kunut tu kita baca kan, wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Okey. Okey, seterusnya sunat hayat dari segi perbuatan. Okey, ustaz ulang balik. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar tu kan. Rukuk ketika kita nak rukuk, iktidal daripada rukuk bangun balik kita angkat tangan tu, itu adalah sunat hayat ya. Dan bangun selepas tahiyat awal. Okey, daripada tahiyat awal kita bangun biasanya Allahu akbar kan, baru kita baca balik Fatihah kan. Itu adalah sunat hayat. Ingat ya. Seterusnya meletak tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Itu pun sunat. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Sunat. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Itu pun adalah sunat ya. Sunat hayat. Seterusnya meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tu letak tangan atas peha tu. Seterusnya memalingkan muka ke kanan dan kiri ketika memberi salam.
Ya, salam tu Assalamualaikum warahmatullahi pertama tu adalah wajib. Okey, bila paling kepala tu, kiri dan kanan tu, itu adalah sunat. Dari segi tu, dari segi perbuatan, dari segi bacaan pula ialah ah, melafazkan takbir intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Takbir tu ni Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kan bila kita nak rukuk kita sebut Allahu Akbar. Bila kita bangun balik Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita nak sujud pula Allahu Akbar. Tu takbir intiqalat ya. Yang kedua membaca isti'azah. Isti'azah membaca Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Isti'azah ni A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan begitu juga perkataan bila kita dah habis waladdallin. Amin. Tu amin tu ya. Membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tu sampailah habis. Seterusnya membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Pada rakaat pertama kedua lepas kita baca Fatihah disunatkan kita membaca mana-mana surah. Kalau kamu boleh baca surah yang panjang, baca surah panjang. Kalau tak boleh yang panjang, yang pendek pun jadilah. Sekurang-kurangnya Qul Huwallahu Ahad. Itu pun dah cukup dah memadai kan. Surah Al-Ikhlas. Okey, seterusnya yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama, kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Ya, solat zuhur dengan asar tak perlu. Bila solat subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, baca bacaan Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, kita baca dengan kadar yang bunyi dia kuat. Kuat ya, kuat boleh ni. Setiap waktu pun, setiap zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib tu, setiap waktu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kita kena baca Fatihah tu, jangan tak baca pula. Ya, tapi bila di saat waktu semayang maghrib, isyak, subuh, semayang Jumaat, kita digalak sunatkan baca dengan kuat Fatihah tu ya. Okey, seterusnya yang keenam membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Lepas tu yang ketujuh, rukuk sujud tu wajib. Tu bacaan dia tu, sebutan bacaan tu kan ketika rukuk kan. Kalau ketika rukuk tu kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, itu yang bacaan tu, tasbih tu. Ya. Okey. Yang ketujuh membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Lepas itu membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ya. Yang mana tu doa dia? Apa dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu yang ke-8 ni. Yang ke-9 membaca selawat Ibrahimiyah. Okey, selepas kita baca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Ya. Seterusnya memberi salam yang kedua. Salam pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu wajib. Itu termasuk dalam rukun solat. Jadi yang kedua tu tak wajib, sunat. Ya, tapi sunat pun kita buat lah. Sebabnya amalan-amalan sunat ni untuk apa? Untuk menambah pahala kita kan, menampung mana yang tak cukup tu. Yang amalan sunat kena buat tu. Tu sembahyang sunat apa semua kita kena buat. Takbir intiqalat. Okey, kita tengok sini. Takbir intiqalat ialah takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Tu ya. Okey.
takbir intiqalat. Okey, berikut adalah 10 perkara sunat hayat dalam bacaan. Ustaz harap kamu jelas kat situ. Sunat hayat dari segi perbuatan, dari segi bacaan. Manakala sunat abaat tu 6 perkara je. Ada 6 aja perkara. Ya, kamu ingat kat situ ya. Okey, seterusnya. Okey, untuk mempelajari, mendalami bila kita sunat abaat ni, kalau kita tak buat, maka kita dikehendaki apa? Kita dikehendaki sujud sahwi kan? Okey, tak apa. Untuk sujud sahwi, kelas pada hari esok insya-Allah Ustaz akan terangkan. Jadi, Ustaz nak untuk kelas pagi ini kamu hadam betul. Apa dia sunat abaat 6 perkara tu, apa dia sunat hayat 6 perkara tu, apa dia sunat hayat dari segi bacaan 6 perkara tu. Okey? Okey, seterusnya Ustaz nak kamu buka buku aktiviti kamu. Okey. Okey, tengok muka surat 94. 94. Pilih dan tulis. Ni. Pilih dan tulis. Daripada jawapan kat atas ni, kamu pilih apa yang mana dia sunat hayat. Sunat hayat membaca doa iftitah. Apa dia? Sunat? Apa dia? Amat hayat. Tengok balik. Berdiri semasa membaca doa kunut. Berdiri semasa membaca doa kunut. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Selawat atas Nabi dalam tahiyat awal. Dan seterusnya memalingkan ke muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Membaca doa kunut. Duduk tahiyat awal. Ini adalah untuk sunat hayat. Kamu tulis balik daripada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ada 9 perbuatan ke atas ni. Kamu cari 5 perbuatan dikategorikan dalam sunat hayat. Tak kira lah sunat hayat dari segi perbuatan ataupun perkataan. Kamu tulis balik kat bawah ni. Itu saja untuk tugasan kamu. Sebab pada hari Rabu nanti kita akan belajar lagi. Ya. Okey, cukup setakat itu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah ya, kamu cuba fahami apa yang video Ustaz yang ni. Kalau kamu tak faham, ulang balik ataupun baca buku teks tu, muka surat 95 kan. Tu lah, baca buku teks tu balik. 95 ke Ustaz pun? 94 dengan 95. Yalah. 94 dan 95 tu hadam betul-betul. Okey, buat muka surat aktiviti kursus 94 ni. Bila dah siap, snap picture, hantar je kat Telegram tu. Okey. Okey, setakat ini saja dulu. Jangan lupa pesanan Ustaz seperti biasa, jangan dengar cakap ayah kamu, ya, dengar cakap ayah kamu, dengar cakap ibu, cakap ayah kamu dan cakap orang yang lebih tua daripada kamu. Jaga diri baik-baik. Yang penting sekali, jangan lupa, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Ya, solat 5 waktu tu buat. Kita sebagai orang Islam wajib melaksanakan solat. Kalau kita tak bersolat, apakah Islam kita tu? Terdirinya kita ni, orang Islam ni, dengan solat 5 waktu. InsyaAllah, sekiranya kamu bersolat, kamu akan terhindar daripada segala mara bahaya, masalah-masalah. InsyaAllah, kita ingat Allah, Allah ingat kita ya. Dan jangan lupa baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran ya. Buka Iqra', kalau tak baca Al-Quran lagi, buka Iqra'. Yang Iqra', buka Iqra'. Ya. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.